الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وقدوتنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما نافعا رب العالمين. يقول الإمام أسير الدين الأبهري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. والذاتي إما قول في جواب ما هو بحسب الشركة محضة كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس وهو الجنس ويرسم بأنه كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو. Jadi muhadharah terlepas kita ngaji ada soalan lemantik dah dua. Ma dengan ayu. Ma dengan ayu. Kalau itu hok ma ni dua. Hok ma dua itu nau dengan jins. Nampak? Nau dengan jins. Dah. Jadi nau dengan jins apa dah? Pada jawab soalan ma huwa. Dan ayu dua. Ayu fi zatih dengan ayu fi aradih. Kalau ayu fi zatih fas. Ayu fi aradih khassah. Dan juga tak ada soalan. Hak tak ada jawab mana-mana sama ada ma ataupun ayu atau aradul am. Aradul am dia tak ada sakut dengan soalan apa. Aradul am tak ada dijawab dah atas soalan mana. Dua di antara dua soalan ni tu ma ataupun ayu. Tapi kalau soalan mari kita ma huwa, ma hiya. Wa imoi tanya nau, wa imoi tanya jins. Beda tak? Kalau mai ma huwa, apakah ini? Kalau kita buat soalan, kalau tadi jawab, apakah? Tanya apakah ni maknanya berarti tanya nau. Nau. Ataupun tanya jins. Kalau tanya yang mana berarti tanya beza, tanya perbezaan. Apabila tanya perbezaan, jadi tanya tentang fas ataupun khassah. Yang mana ini, yang mana ini. Yang mana tu berarti tanya perbezaan di antara dua benda yang serupa, dua benda yang sama. Lepas tu kita tanya yang mana yang mana ni mana beza. Dua benda yang ishtirak. Seperti kita katanya maknanya ayyu syai' yumayyiz insan an ghairihi. Artinya soalan itu tanya sebab insan sama pada apa? Pada jenis dia iaitu faras dengan asad. Lepas tu kita tanya beza pada mana? Lepas tu tanya pula beza tu zati ke aradi. Kalau zati fas, kalau aradi khassah. Baik dah. Jadi muhadharah lepas kita dah lajah kuliah khamsah, lajah syajarah fafriyah tu syajarah untuk memahami nau dengan jins. Ada pula itu dia panggil sepitah lalu. Cabut selalu tak ada lajah tak ada banyak seperti mana nau dengan jin. Sebab yang inti sungguh jin dengan nau dan juga fas sebenar lagi. Tapi fas saat itu dia sekali dengan jin. Jin sukari iaitu fasul qarib. Kita kata marai hayawan natik, hayawan nasbah insan jin sukari. Artinya kalau ada jin sukari ya ada faslun qarib iaitu natik. Kita kata marai dah. Ni payah yuk kau mantik. Jauhar. Tu mai dua. Kis. Jauharu fardin. Ingat lajah ni ahli sunnah wal jamaah. Tapi ulama ahli sunnah wal jamaah dia ubah lajah ni. Kalau lajah fafari yusuri dulu bukan lagu ni. Kalau lajah hak fari gua mana? 5.
5. Jisim. Dah hayula. Surah. Nafs. Al-aql. Pelik lah kau ni. Tak apalah, hak ni kena ngaji mumakulat lah apa. Tak benar, ayat kata asal lagu ning. Lepas tu yang diberlawan dengan pegang ahli sunnah wal jamaah dan juga cara pemikir manhaj ahli sunnah wal jamaah, maka dia ubah. Sini masih tetap. Maka jisim di sisi pasal apa? Bukan seperti jisim ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ma yakul taksim. Kalau apa? Ma murakkabun minal hayy wal surah. Takrif dia. Takrif jisim di sisi falsafah murakkab minal hayyula was surah. Bawa lagi jisim. Hayyula suku, surah suku, sirah suku, lepas tu akal suku. Hak tu gaparah di sisi falsafah. Adapun di sisi kita okeylah kuning. Si kitanya habis tu ulama kita mai ubah tu, mai laju buat lajah mula mengikut i'tiqad jadi jisim. Jarufar. Kalau ngaji ngap apa nama guru pasal apa je huraian tu tak ni. Kalau kita kata ngaji dengan guru i'tiqad je falsafah je huraian di muat ni tu. Pecah juga. Kita pun lewat tu juga kita pun. Tapi cara giri dia tak sama. Namin ghairu namin. Hayawan atau hassas, hayawan nabat. Ataupun sebenarnya hassas ada pencerahan. Insan, faras, hirdung, bohdilah asad banyak. Insan, Muhammad, Yusuf, Bakar, Ali. Boleh dah. Jadi kita katanya kita ngaji makan jenis dengan nau. Nah, dua soal jenis dengan nau jatuh pada jawab soalan bagi ma. Kalau tanya ma, wa imo tanya jenis, wa imo tanya nau. Dua tu ya. Nampak dah? Wa imo tanya jenis, wa imo tanya nau. Dah. Kalau kita kata ma hiya solah. Ni solah setengah ulama dia kata situ tanya nau semaya. Tengah katanya jawab dengan takrif ialah tanya nau semaya dah. Ma hiya solah. Jadi maya tu gapo nau dia iaitu qaul ila akhiri. Dah. Takrif makna takrif bagi sesuatu tu. Kalau itu seperti insan. Mana jenis dia? Ni 1 2 3 4 jenis dia. Lepas tu kita kata mana faslun qarib dia. Faslun qarib yakni faslun ni kita tilik kau ni. Beza di antara hak setarah dengan dia. Sejenis hak setarah dengan dia ni dia pecah pada haiwan. Lepas tu beza nak tanya beza insan daripada setarah dia ni. Panggil faslun qarib. Kalau tanya insan daripada setarah yang atas ni dengan nabat dia panggil faslun ba'id. Beda dia nak setengah-setengah. Nak tanya insan beza dengan ni ghairu nami yang ni faslun ba'id pula. Beda tu. Faslun qarib yakni fasa hak setarah dengan dia. Mana setarah dengan dia? Faras, kidung, asad. Hak setarah. Kalau lajah ke orang panggil duduk sama, orang panggil perekat yang sama. Jadi kita kata ayu syai' yumayyidul insan an faras wal kir wal asad. Yang mana beza manusia daripada kuda, kera, singa. Beza mana? Tempat beza, tempat tak serupa. Lepas kita tanya fi zati ka fil aradi. Kalau tanya fi zati jawabnya faslun qarib. Kenapa panggil faslun qarib? Kerana beza setarah. Setarah ni dia panggil setarah. Sebab semua ni 1 2 3 4 cecah daripada kelima haiwan. Dia panggil setarah tu. Kalau beza dengan ni, yang mana beza manusia dengan nabat, dia panggil bakal faslun ba'id. Sebab nabat ni bukan pecah pada haiwan, nabat ni pecah pada nami. Faham tak? Maka kita soalan kita tanya, ayu syai' yumayyizul insan an-nabat. Aku mana nabat sakut mana? Jadi kalau kira kau jauh ni.
Dia sepatutnya kena hayawan dengan nabat baru dia boleh setarah dia. Kita jawabnya hassas. Hassas, yakni penceraan. Kita jawabnya hassas sebab kita ada penceraan. Tumbuhan tak ada penceraan. Nampak tak? Jadi kita jawab lagu tu kita jawab hassas, nak keluar tubik nabat. Sebab nabat tak ada sampat panggil. Tiada segala tumbuhan sampat. Tak ada. Kalau gitu, kalau kita jawab hassas, berarti hassas tu panggil faslun ba'id bagi insan. Sebab hassas hak sebenarnya dia duduk setara dengan ni. Apa? Hayawan dengan nabat. Tapi kita tanya apa? Ayyu syai' insan yumayyizu an pokok durian masalah. Beza mana manusia dengan pokok durian? Jawabnya penceraan. Sebab manusia ada penceraan, pokok durian tak ada penceraan. Lepas tu penceraan dah. Penceraan nasbah manusia gapo panggil? Faslun gapo? Faslun ba'id. Kerana panggil faslun ba'id sebab ia beza ni. Jadi lakoh. Oleh kerana nabat bukan pecah pada haiwan, nabat pecah daripada nami, manusia ni pecah daripada haiwan. Kalau kita tempat maksam ataupun maksam, tempat maksam ni tempat pecah. Tempat humi pecah ni tu tak sama. Insan pecah pada haiwan, nabat pecah pada nami. Kalau itu haiwan nami benda lain. Kalau gitu beza dia tu ba'id, jauh. Jawabnya hassas. Hassas ni panggil faslun ba'id. Hak ni dia yang faslun qarib kerana setarah. Tak setarah. Kerana apa panggil setarah dengan dia? Kerana pecah insan, faras, hidung, asad ila akhiri pecah daripada kelima hayawan. Faslun qarib. Tapi ingatlah dia takrif kita boleh guna pula faslun ba'id tak sah. Kalau kita guna faslun ba'id masalah kita kata kita takrif insan, kita kata hayawan hassas masalah. Tak sah. Kenapa? Kalau kita kata hayawan hassas, manusia pun hassas dah, tapi kita kata hayawan hassas, lembu pun hassas. Jadi masuk lembu. Setelah kita kata insan, mahwa insan, kita jawabnya hayawan. Hayawan ni apa? Jinsu qarib. Hassas, jinsu iaitu faslun ba'id. Masalah dah. Jinsu qarib, faslun ba'id. Tak sah. Kenapa? Kerana sebut haiwan hassas, lembu pun masuk, bakarah pun masuk, kirdeng pun masuk. Jadi afra', jadi soalan mu'arraf dengan mu'arrif jadi banyak ni. Tak ada. Sedangkan mu'arraf dengan mu'arrif dia kena sama. Mu'arraf ni benda kita nak takrif, mu'arrif diri takrif. Kalau gitu lafaz insan dengan haiwan natik afra' dia. Mana insan afra' dia? Bani Adam. Hayawan hasan mana afrad dia? Bani Adam, lembu, kera, kambing, biring. Jadi tak sah takrif betul. Sebab tak ada jamak, tak ada apa? Tak ada manik. Tak ada manik. Kerana tak ada manik, tak ada menegahkan afrad yang bukan insan masuk dalam insan. Tak ada sekat bagi, tak ada sekat pagar masuk bi. Jadi kita nak takrif suatu benda dengan faslun ba'id tak sah. La yasih. Sebab apabila takrifkan benda dengan faslun ba'id, jadi membawa mahiyatus syai', benda suatu tu jadi majhul lagi, tak jelas lagi. Jadi masalah kita majhul lafaz insan, kita takrif lagu ni. Jadi kita faham kita mu kucing, tu insan, kita mu lembu, insan. Dah takrif lagu ni. Hayawan hassas. Pak kucing pun ada bau. Tengok kucing tak ada bau sikit naik dah. Hassas tak? Ya hassas. Kita tengok tikus, tu insan, tikus. Dia tengok lipat hassas, itu insan, sudah habis insan belaka. Kerana apa? Kerana takrif ni, takrif buat jadi lafaz insan hak hakikat benda tu jadi menyalah dengan wakilnya insan Bani Adam. Tapi kita orang tak gerti lafaz insan, kita sawanya lipat ialah insan, tikus pun insan, kucing pun insan, lembu pun insan, habis insan belaka. Kenapa? Sebab kita takwil hayawan hassas, benda hidup yang ada penceraan. Kalau gitu ada pencerahan, bukan sekadar manusia saja. Lembu ada pencerahan, kucing ada pencerahan, tikus ada pencerahan. Tapi tak sah la yasih ada hassas di belakang. Sebab dia panggil faslun ba'id. Nampak tak? Faslun dia panggil iktibarat, dia panggil kiraan.
Sebab kita guna hasah ni kita lakah. Sebab nabat pecah pada nami, insan pecah daripada haiwan benda lain. Nak kita royak beza hak setara dengan dia. Panggil qarib sebab satu dua tiga pecah sama-sama pecah haiwan. Tapi itu yumayyizul insan an ghairi fi zati, jawabnya natik. Sebab tu natik farah tak masuk, kerudung tak masuk, asap tak masuk. Begitu juga kita tekan katib ni farah tak masuk, kerudung tak masuk, asap tak masuk. Ada tak? Dah. Lepas tu gapo lagi hak tinggal lagi? Hak tinggal lagi kata jawab ayu syai' khassah dengan fas. Ya ma nau ma ni iaitu nau dengan jin. Ayu khassah dengan fas. Faslu ni iaitu ayu syai' fi zatih. Fi zatih jawab dia. Kalau khassah fi aradih. Adapun aradu am tak ada la yus'al. Tidak disoal. Tidak ada soalan. Faham tak? Itu aradu am. Jadi cukup 5. 1 dah 2 3 4 5. Ni 5 kuliah khamsah. Jadi 5 kuliah khamsah ma tanya soalan dengan ma iaitu tanya nau ataupun jenis. Tak boleh kita tanya lain. Berartinya kalau mari soalan ma huwa ma hiya cer tu. Ya tanya nau ataupun tanya jenis. Ikut apa saja. Dah. Tapi habis tu Fir'aun kata wa ma rabbul alamin. Tanya ma tu soalan dalam kepala Fir'aun tu dak payah kata Tuhan ni pasal jenis pasal nau. Habis tanya ma tu. Maka Nabi Musa jawab sebab Tuhan ni munazzahun anin nau wal jin. Tuhan ni maha suci daripada jenis dan nau. Nah, Rabbus samawati wal ard. Jawab tu mana jawab bukan soalan lah. Jawab tak kena dengan soal tanya. Soal tanya jenis ataupun nau. Tapi jawab tak ada jawab jenis nau. Jawab suku sakak. Sebab Tuhan lain sekami syai'. Nampak tak tu? Tuhan bukan nau ke jenis. Nabi Musa ya Tuhan yang menjadi ya sifat. Sebab itu kita nak kenal Tuhan kena dengan kita kena dengan sifat. Kita nak kenal Tuhan, nak kenal guna zat Tuhan sebab Tuhan nak gaib, tak ada boleh tahu. Pas nak kenal juga mana? Kena kenal sifat tu dalil yang tu. Jadi kita kenal Tuhan, kena kenal sifat. Habis Nabi Musa jawab, Rabbus samawati wal ard. Qala Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Jadi kita nak kenal Tuhan di mana ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita tak boleh kaji, tak boleh nak itu zat Tuhan. Kita kena ngaji kena sifat dia. Habis itu Nabi Musa kata Rabbus sama ay malikus samawati wal ard, yang ataupun khaliqus samawati wal ard, yang menjadi langit dan bumi. Habis itu kita manhaj kita ahli sunnah banyak supaya dengan nabi-nabi dulu. Jadi kita nak kenal Tuhan kena melalui kenal sifat. Dia kenal sifat dia kenal Tuhan. Habis itu ngaji kudrat iradat ilmu hayat tu. Dah. Lepas ni dua jadi belik atau salah tak salah. Kita ni lek sana salah lagi tu. Supaya Nabi Musa supaya dengan tu. Kita katanya maknanya salah tu cerak dah. Kita ni supaya dengan Nabi Musa manhaj cara nak kenal Allah Ta'ala tu. Kita nak kenal sifat. Tapi Nabi Musa jawab Rabbus samawati wal ard. Bila baik itu baca kita. Wazatiyu, dan bermula zati, oleh kerana zati ni pecah daripada apa? Daripada kulli ada zati, ada radhi. Nah, kita tajah kita jangan lupa hak lepas dah tu. Zati tu pecah pula imma makulun, imma makul, ada mahmul. Makna mahmul. Ataupun mukhbar anhu, jadi khabar. Boleh mana yang diwak khabar pada jawab ma huwa. Pada jawab ma huwa. Ma soalan lah. Tapi ma huwa tu bihasabi syarikatil mahdhah. Yang ini mushtarak dengan kira ekosi semata-mata, yang ini hak mushtarak, yang ini kulli zati mushtarak. Yang ini lupa lajah. Kulli zati hak mushtarak tu. Bisyarikatil mahdah. Seperti misal apa? Kal hayawan binisbati ilal insani wal faras. Nampak tak? Seperti hayawan, benda hidup
dengan nisbah kepada insan dengan faras. Tu tengok, insan tu pecah insan apa? Insan dengan faras. Yang lupa aja. Lagu tu dipanggil apa? Wa huwal jinsu. Maka ia makulu fi jawi mahwa tu bihasabi syarakati mahdah, ia panggil jenis. Yang ni ke mana jenis? Insan tu lah panggil jenis. Apa ke? Hayawan tu lah panggil jenis. Hayawan tu lah panggil jenis. Nasbah insan dengan faras. Kena kait bin nisbati, kena kait dah. Kena kait bin nisbati. Kalau kita kecek tak ada bin nisbati tak boleh. Tak ada. Sebab hayawan, kalau kita nak kait hayawan bin nisbati insan wal faras jins. Sebab kita ukur, kita adu insan dengan jenis. Tapi kalau insan bin nisbati nami atas ya nau. Al insan bin nisbati nami ya nau. Nau apa? Nau idafi. Faham tak? Nau idafi. Sebab ia pecah dah atas. Nampak tak? Ya nau. Kalau hayawan bin nisbati tah ya ni. Bin nisbati fau ya nau. Tapi kena kata bin nisbah. Kalau kata hayawan jin saja tak boleh. Tak. Mana orang jimatik ia tak cuci. Kecek itu tak cuci. Kena kait hayawan bin nisbati insan wal farah, bahawa dengan jin. Kalau hayawan bin nisbati nami ya nau. Nau apa? Nau idafi. Wa yursamu, dan ditakrifkan dia kan jenis. Ni takrif jenis hak sebenar ni. Kalau kita nak ngapa takrif jenis ni, takrif dia bi annahu dengan bahasanya jenis kulli. Cak dah ya kulli. Kulli ni apa? Panggil jinsu fi ta'rif. Jinsu fi ta'rif. Oleh kerana sebut tu kulli, bukan jenis saja kulli. Nak apa kulli, faslun pun kulli. Kulli tu kalau kita nak tatbik qawaid, kulli ya jenis dah. Jenis bagi jenis. Ada kulli, kalimah kulli tu dalam takrif ni ialah jinsu fi ta'rif. Kerana apa? Kerana kulli bukan jenis saja kulli. Nak apa kulli, khassah apa kulli, aradu am kulli, faslun apa kulli. Jadi mushtarak. Faham? Mushtarak. Kulli zati, lepas tu mushtarak. Oleh kerana jin zati dia tu kulli dah. Jenis diri dia tu kulli. Lepas tu ayu syai yumayyizul jin an ghairi. Yang mana beza di antara jenis dan yang lain. Mana yang lain? Now khassah. Maka jawab makulun ala kasiri. Ni faslun. Faslun fit ta'rif. Faham tak? Ni kita ngaji kaedah, kita tatbik level. Kita tatbik qawaid level. Jadi kulli dalam ta'rif jenis tu ialah jin. Jenis dah. Sebab apa jin? Kerana musytarak. Kerana perlu kata musytarak. Sebab kulli bukan jenis saja kulli. Nak apa kulli? Faslun apa kulli? Aradu apa kulli? Khassah wa kulli. Kalau gitu musytarak bainal jin wa ghairihi. Kalau gitu apabila musytarak bainal jin wa ghairihi, lepas tu kulli pula zati jin. Di jenis dah. Jenis tu kena kulli dah. Kalau gitu dia panggil zati. Kulli zati musytarak. Kalau gitu dia panggil jinsun. Jinsun fi ta'rif. Lepas tu apabila jinsun kulli jinsun, lepas tu nak tanya soalan ayyumai, yang mana beza di antara jenis dengan yang lain, maka jawablah dengan faslun ataupun khassah. Maka marilah makulun ala kasiri ni panggil tengok ulama panggil khassah. Khassah bagi jenis. Makulun makna mahmulun, yang ditanggung atas yang banyak. Apa yang ditanggung? Yang sah wa khabar. Sah jadi khabar dalam nahwu. Ala kasirina, atas yang banyak. Yang banyak saat itu mukhtalifina bil haqaiqi, menyalahi dengan hakikat. Hakikat dia berlain ni. Hakikat benda tu tak serupa. Tapi fi jawabim ma huwa, pada jawab soalan ma huwa. Seperti kita kata gini lah. Seperti kita kata mal insan, mal insan wal faras wal asad. Jawabnya apa? Jawabnya hayawan. Fi jawabim ma huwa. Fi jawabim ma huwa. Lepas tu dia kata apa lagi? Makulun ala kasirin, makna sah buat khabar atas yang banyak. Jagoan sah buat khabar yang banyak. Jadi insan ialah hayawan, faras ialah hayawan, al-asad ialah hayawan. Kalau gitu 1, 2, 3, 4 hayawan ni jadi khabar bagi depan ni. Tu panggil makulun.
Tu panggil makulun ataupun mahmulun. Jadi sah buat khabar atas yang banyak. Mana yang banyak? Ni 1 2 3 banyaklah tu. Lepas tu banyak ni apa dia kata mukhtalifina bil haqa'iq. Tak serupa pada hakikat. Diri benar tak serupa. Oleh kerana manusia lain pada kuda, kuda lain pada singa. Benar lain. Nanti panggil mukhtalifina bil haqa'iq. Tapi sah jadi khabar. Sah. Makna kata tak ada nama dah, tak kena iktiraf. Tak ada berhajat kepada tu dak. Jadi taslim, terima. Orang dengar boleh terima. Kata manusia ialah benda hidup. Ya. Kuda benda hidup. Ya. Singa benda hidup. Ya. Jadi taslim lah kau. Jadi maka hayawan 3 ni, hayawan, nasbah insan, nasbah faras, nasbah asad ialah jinsun. Dia panggil jenis. Sebab pada jawab soalan ma huwa. Mana ni? Mal insan wal faras wa asad jawabnya hayawan. Ada tak? Jawabnya hayawan. Baik. Wa imma makulun. Ingat balik kelimah makul dalam ni makna tahu sah buat khabar. Kita faham ke tu? Buat khabar apa? Yakni indan nuhah di sisi tu nahwu. Apabila kita sah buat khabar, berarti itu lain mati panggil makul ataupun mahmul. Ada nahwu kita ngaji dah ke? Berartinya ni sah buat khabar, ni mubtada tu khabar. Berartinya hak naknya ni khabar ni. Sah kita buat khabar bagi yang banyak. Berartinya khabar ni. Hayawan ni lah panggil jinsun. Hak ni, lepas tu musannaf kita kata lagi wa imma makulun fi jawabin mahwa wa imma sah wa khabar juga. Makul makna kita terjemah betul sini, terjemah mudah ya. Sedang kalau kita nak terjemah harfi makna sah dibuat kata. Buat kata tak payah. Buat kata. Tak payah. Tapi oleh kerana apa kadang-kadang oleh kerana mantik ni. Kalau nak cari terjemah lah ni apa dah payah cari terjemah kelimah mustalah mantik. Lepas tu ada temu ada di Malaysia tak ingat orang pensyarah itu orang terjemah dia terjemah Isaruji. Lepas tu dia baca mari tu jadi terjemah tak semakin dia terjemah tu jadi tak semakin. Kalau orang baca kitab Isaruji terjemah baca dengan tak ngaji jadi pahal tak meliputi. Jadi tak bukan kena dikehendaki oleh ulama mantik lah. Sebab kadang itu terjemah. Jadi kadang-kadang dia nak terjemah tak boleh istilah. Kadang-kadang kita kena istilah tu jadi boleh dah supaya tahdih dhaif lah. Kita nak ayat tahdih lemah. Bukan tahdih lemah itu. Hadis dhaif nak tahdih lemah pun ana. Dia tak boleh terjemah. Hadis dhaif dia dhaif. Nampak tak? Kita nak buat tahdih dhaif ialah hadis lemah. Hadis sahih ni hadis sihat itu. Orang tak terjemah mustalahat dia tak boleh terjemah. Orang mustalahatul ilm kadang-kadang nak terjemah tak boleh. Dia kena pakai kelimah supaya isim isim nak dia nama. Nak dia kita nama. Apa bukan semua nama kelimah isim. Isim nama fi'il perbuatan. Harah ni huruf gitu. Kalau kita nak terjemah tak boleh. Kadang-kadang mustalahat tak boleh terjemah. Muktada khabar ni cerita gitu. Khabar ialah cerita. Tak boleh malah terjemah tak faham. Jadi tak faham ilmu betul. Kalau mustalahat kita nak terjemah tak boleh. Kita kena ambil kelimah orang ulama tak tu jadi kalau Melayu kan Melayukan. Jadi Melayu. Dah. Wa imma makulun fi jawabin mahwa wa imma sah wa khabar. Pada jawab ma huwa juga. Dah. Bihasabi syarikah dah dengan kira syarikah. Lepas tu wal khususiyah. Hak ni keluar tu pada mahdah tak nilah. Dan khusus ma'an. Syarikah serta khah. Sebab mukhtas ni. Baik ada mushtarak. Dia ada mukhtas. Hak ni kait dengan khususiyah ma'an. Kal insan seperti mana insan binisbati ila afradihi. Dengan kira dengan kita adu kepada afradnya di bawah. Nahwu Zaidun wa Amrun. Wa huwa naw ialah naw seperti kita kata ma Zaidun wa Amrun. Kita buat soalan pula.
Ma Zaidun ma Ahmad wa Zaidun wa Bakrun. Dah. Jawab ya apa? Insan. Insan. Makna kata insan sini, makna kata Ahmad insan, Zaidun insan, Bakrun insan. Nampak tak? Jadi sama kata insan laka. Jadi insan makulun. Apa makulun? Sah buat khabar. Lepas tu ala kasirin, atas yang banyak. Mana yang banyak? Ahmad, Zaidun, Bakrun, Yusuf banyak. Lepas tu semua ni bihasa bisyarikah, ni syarikah. Tapi wal khususiyah khah. Nampak tak? Sebab semua ni khah bagi insan, tak ada yang lain. Sebab semua ni sah kita kata, kita kalau kita tafsir pula. Ahmad hayawan natik. Zaidun pun hayawan natik. Bakrun hayawan natik. Dia panggil sama kata natik lah kau panggil khah. Apabila khah dan juga syarikat fi, dia panggil fi jawi mahwa, itu kena nau. Kalau kata khah saja, hak tu faslun. Khah saja. Hak ni syarikah dengan khah. Kacau dua. Syarikah dengan khah. Syarikah dengan khah. Kalau syarikah saja, jin. Zati syarikah khah. Syarikah dengan khususiyah. Jadi apa? Jadi nau. Kalau mengikut musannif kita, sebab sini benar khilaf. Sebab nau ni khilaf setengah ulama, nau ni duk tamamu mahiyah, tak ada maksud le zati, tapi musannif kita dia kira nau duk sebelah zati, tapi dia kira takrif guni ni. Kata nau duk sebelah zati. Setengah ulama nau duk belah aradi. Setengah ulama nau ni tidak masuk mana-mana, tak ada masuk zati, tak ada masuk aradi. Dia panggil tamamu mahiyah, duk suku, duk tunggal cara dia. Seperti mana jadi oleh sahibus sulam. Kita ngaji sulam dulu kan. Jadi nak duduk tunggal. Bawa kita ngaji sarujin nak duduk sebelah zati. Sebab di antara kuliah khamsah ni hak khilafnya nak. Ada pepak lagi tak ada khilaf. Jenis dengan fas zati. Khassah dengan aradi. Ada pun nak duduk sebelah mana? Mengikut musannaf kita sebelah zati. Mengikut sahibus sulam dah mustaqil. Asing, tak ada masuk yang mana-mana. Sama ada zati, sama ada aradi. Tapi kenapa boleh musannif kita kata gini? Kerana dia bila nau sebelah zati. Tapi dia kata nau ni ialah syarikah serta khususiyah duk sekali. Tapi kalau kita kata syarikah saja, jin. Kalau kata khususiyah saja, faslun. Beda tak? Nau ni khususiyah dengan duk dua. Baru panggil nau. Dah. Pelik. Ilmu ni pelik. Wa yursamu, dan ditarifkan bi annahu kulliyun makulun. Kulli lagi pula sah buat khabar ala kasirin, atas yang banyak, yakni atas afrad yang banyak. Mukhtalifina bil adad, menyalahi pada bilangan. Yalah bilangan lain, Ahmad lain pada Zaid pada lain pada Bakar. Bak tu. Tapi dunal haqiqah, tidak menyalahi pada hakikat. Tidak menyalahi pada hakikat. Oleh kerana hakikat sama. Fi jawabim ma huwa, pada jawab soalan ma huwa juga. Sebab nau dengan jin soalannya ma. Kita jawabnya ma Ahmad wa Zaidun wa Bak, jawabnya insan. Habis itu wa imma ghairu makulin fi jawabim ma huwa. Wa imma tidak sah wa khabar pada jawab soalan mahwa. Tak boleh mahwa, tapi bal makulun bahkan sah wa khabar fi jawabi ayyu syai'. Pada jawab yang mana suatu. Huwa fi zatih, tapi kait fi zatih. Yang mana beza suatu ni dengan suatu yang lain, tapi kait fi zatih. Wa huwa allazi, iaitulah yang yumayyizu syai', beza sesuatu, yakni bezalah ia allazi asyai'a, akan sesuatu, amma yusyarikuhu fil jin, daripada barang yang berkongsi, yang serupa, yang sama pada jenis. Supaya kita kata bezanya insan dengan faras. Yusyarikuhu fil jin. Mana yusyariku fil jin? Jadi sama-sama insan
faras, kirdung, asad yusyariku fil jin. Mana jin? Hayawan. Sama-sama kongsi pada hayawan. Tapi yang mana beza? Beza sama-sama yusyarik fil jin ni. Yang mana beza insan dengan yang lain. Tapi yang lain ni yusyarik fil jin, iaitu hayawan. Sama-sama kata hayawan laka. Tapi fi zatih, kena kait fi zatih, pada zati, bukan fi aradi. Itulah wahu akan natik binisbati ilal insan. Seperti natik. Natik. Nah, soalan kita tadi ni. Kita wa ini, kita wa hayawan. Al hayawan. Berarti afra hayawan ni. Nah. Masuklah ke penuh hayawan. Manusia pun masuk, insan pun ada lah ni. Adalah kau ni insan. Nah, insan pun ada, insan, faras, asad, kidung. Sama kata hayawan. Ayyushay yumayyizul insan an ghairi amma yusyariku fil jin. Sama kata jenis. Nah, kita jawabnya natik. Dia kata natik. Faras tak masuk lah pagar natik. Singa pun tak boleh masuk lah pagar natik. Kirda pun tak boleh masuk lah pagar natik. Tapi kait fi zatih. Ya, zati dan aradi kan kita lupa asal. Kulli dan ruwa, zati aradi. Kita lupa asal. Berarti kalau tanya zati kena jawab faslun. Jadi jawabnya natik. Apabila sebut natik, faras, asad, kirda tak boleh masuk. Ni kandai pagar ni. Pagar tak boleh masuk. Jadi Bani Adam saja dalam ni. Nampak tak tu? Jadi tak boleh masuk. Jawab dengan apa dia kata? Wahwal faslu. Lepas tu wayul samu dan ditakrifkan. Nak takrif. Bi annahu kulliyun. Kulli yuqalu. Yakni dikatakan. Apa dikata? Sah buat khabar. Kita wifai mana kita? Ala syai' pada sesuatu fi jawabi ayyi syai'. Pada jawab bagi soalan ayyi syai', yang mana suatu, tapi huwa fi zatih, yang mana ia tapi kait fi zatih, barulah faslun. Kalau fi aradi khasah. Habis. Tiga kuliah. Jadi kuliah khamsah dah habis tiga. Mana tiga? Jins, nau, khasah. Bukan khasah, faslun. Jin, nau, fas. Gi pula aradi. Aradi kita klik mula lajah yang kita ngaji dulu, yang kita buat dulu kita klik semula. Sudah tambah lajah. Tambah sikit dulu tak ada sebut. Nah, tu dulu kita tak sebut. Lepas tu kita buat rojak okey. Kalau atas kulli pecah bait dua tu. Mana pecah bait dua? Zati dengan aradi. Nah. Kulli pecah bait dua. Zati dengan aradi. Jadi zati ada dua deh. Mana tu mukhtas, mushtarak. Kalau tu musannif juga saat ni hak ni sekali mana istirak wa khusus. Mana mukhtas wa kali. Wa khusus. Mana mushtarak wa khusus. Iaitu hak ni mukhtas kena ada faslun. Mushtarak kena ada jinsun. Mushtarak ni kena ada naun. Berapa? Tiga. Hak ni ada dua. Ada mukhtas, ada mushtarak. Jadi mukhtas ni kena ada khasah. Hak ni aradu am. Ada dah. Oleh kerana musannif kita naun ni naun di sebelah zati. Kalau kita ngaji sulam dulu tak, dia tak ada kuning. Sulam dulu, kalau kita ngaji sulam dulu, dia tak ada pecah kuning. Jadi pecah suku, jadi duduk naik. Syuf. Jadi mustaqil. Pecah dua. Pas sini tak panggil mushtarak dengan khusus, dia panggil apa? Dia panggil tamamu mahiyah. Hak ni hak rajah. Hak ni hak rajah. Tamamu mahiyah. Tapi sampai tu ulama ke belakang dia tak panggil seperti musannaf kita ni. Dia panggil tamamu mahiyah. Sebut nau ialah tamamu mahiyah. Jadi ulama kita menjalani atas sahibus sulam. Pas sahibus sulam mik mana? Mik daripada Mahmud Asfahani. Tuai kita sahibut tawal. Mata limu anzar.
sahib Matali'ul Anzar iaitu Mahmud Asfahani. Tak apalah, kita ni kita mengikut hak musannif kita rahimahullah iaitu Asrul Abhari. Jadi istirak wa khusus. Dah. Hak ni mushtarak mah. Kalau kena kaitlah khusus hak ni mah semata-mata mahdah. Mushtarak semata-mata, tak ada kira khusus tak khusus. Mah. Hak ni khusus. Lepas tu hak nak mana? Hak nak sini. Hak nak mukhtas ni pecah dua. Hak ni pun pecah dua. Mana? Ia ada lazim. Nah, ni mustalah kita. Ia ada mufarik. Mushtarak pun dua. Ada lazim, mushtarak lazim dan juga mushtarak mufarik. Cepat dua. Tambah ada dulu. Jadi dulu kita tak buat lazim mufarik. Khassah, ia ada khassah lazimah, ia ada khassah mufarikah. Aradu am lazim, aradu am mufarik. Pecah dua. Jadi adanya ni pening dah. Tak subuh ni dah. Jadi dek buah ni khassah. Ni aradu am. Jadi pecah dua. Jadi khassah lazimah, khassah mufarikah. Aradu an lazim, aradu an mufarik. Apa makna lazim mufarik? Lazim ni sentiasa tak boleh asing. Lazim kita ngaji dah lazim. Apa lazim? Ada boleh fikak nak asing tak boleh. Kalau gitu khassah lazim macam mana kita kata? Contohnya kita katanya katib bil quwah. Apa katib bil quwah? Maknanya katib bil quwah. Tak ada menulis lagi. Tapi dia isti'da, berartinya budak tu. Budak kecil tu. Nah, budak kecil duduk dalam lendo tu. Kita boleh sifat dah dia katib bil quwah. Kita boleh sifat dia bagi dia qari bil quwah. Mana qari bila tak ada baca tak pandai? Tak, bukan makna qari bil quwah baca selalu. Mana isti'da, boleh persiapan untuk nak baca, untuk nak apa? Untuk nak menulis. Itu dia panggil apa dah? Panggil khassah lazimah. Sebab nak asing tak boleh. Peseng manusia ni dia kena pandai baca menulis. Boleh walaupun ia apabila wakil tak nak baca tapi boleh terima. Panggil sya'nuhu, kelakuan manusia ni boleh qabul. Boleh terima itu menulis, boleh terima baca. Ada pun lembu, lembu tak boleh. Peseng dia tu tak boleh terima baca menulis. Nampak tak? Habis tu qari dengan katib setengah daripada tapi kena kaitlah bil quwah. Dia panggil khassah lazimah. Kalau bil fa' mufarik, bil fa' apa bil fa' selalu dah. Kalau nulis kita nulis dah ni. Kalau baca kita baca langsung dah. Mubasyir. Hak tu mufarik. Sebab apa mufarik? Mufarik mana boleh asing. Boleh. Sebab kita baca seumur 4 je. Sebab kita tidur, kita makan, kita buat apa? Begitu kat nulis, kita bukan nulis semua. Tu panggil arab mufarik. Pas contohnya apa? Katib bil fa', qari bil fa'. Kait. Makna tu kalau bil quwah sebelah lek lazim, bil fa' belah lek mufarik, tu beza dia. Bil quwah belah lek lazim sama ada ni. Supaya kata budak kecil. Kita kata mesin yang berjalan bil quwah. Mana tak ada berjalan, boleh ada bil quwah di belakang tu. Apa bil quwah? Isti'da, boleh terima, boleh qabul jalan walaupun dia tak berjalan lagi. Tapi kalau mufarik ke mana? Yang ni bil fa' ni, apa kita duduk jalan dulu. Pak adakah kita jalan 24 jam? Tak, kita tak ada jalan 24 jam. Kadang-kadang kita tidur, kita duduk. Itulah panggil mufarik. Apa mufarik? Boleh asing. Jadi masyim bil fa' mufarik, masyim bil quwah lazim. Itu perbezaan. Nampak tak? Baik, kita baca kitab. Masya Allah mau ulama ni. Baik, kita tak boleh buat lekeh dengan ulama. Tak boleh kita ni tak apa lagi. Kita ngaji baru 4 tahun degree, 2 tahun master lah. Lepas tu 3 tahun pula doktor, 9 tahun, 10 tahun doktor. Allah, tak ada. Tak boleh. Kita tak boleh hukum mula dengan ulama. Ulama tengok ni, hebat dia ni. Boleh beza tu. Kalau tu harap kita terak. Harap kita terak lah, tak boleh. Kata ni. Sampai kita kena apa dah? Kena muliakan ulama.
ulama ni. Dah tak lewat. Wah tai demo ulama pada otak kita pada otak jangan kelimah tu tak panggil tak. Seolah kita hina ulama. Boleh. Wa ammal aradiyu, ada pun aradi. Saat ni sebelah zati bih ada 3 semua. Zati ada jen, ada now, ada apa? Ada fas. Habis belah zati. Pergi pula belah aradi. Wa amma aradi imma ayyam tani'a. Imma tertegah dia panggil. Infikakuhu, asing bagi suatu. Anil mahiyah, daripada diri sesuatu. Jadi tertegah, mana nak asing tak boleh. Wa huwal aradul lazim, itu panggil arad lazim. Dia panggil aradi lazim. Au la yamtani, ataupun 3 tertegah, mana boleh asing. Wa huwal aradul mufarik, dia panggil arad mufarik. Ni mufarik ada 2. Ya musannif kita bukan lajah ni. Musannif kita lajah lain. Arab cabit 2. Lazim mufarik. Nah, patu lazim mufarik cabit 2. Khassah dengan am. Hak musannif kita jadi rupa ni. Hak ni hak kebanyak ke. Hak musannif kita ni. Kalau kita nak buat musannif kita Arab ada 2. Ada lazim, ada mufarik. Mufarik cabit 2, khassah arad am. Hak ni pada khassah aradu am. Hak musannif kita lagu ni lajah ya. Supa tak? Kira mari supa ya. Tapi cara pecah tak sama. Hak kita ni pecah khassah dengan arad am dulu. Patut khassah dengan arad khassah am pecah 2. Lazim mufarik. Ya tak? Pecah lazim mufarik dulu. Patut khassah arad am. Hak ni hak musannif kita, lajah hak musannif kita. Takut kita pening hakuk mana pula baca mana tak serupa dengan lajah. Nah, habis musannif kita kata ini aradi ni imma yamtani. Makna tertegah nak asing daripada mahiyah. Wa huwa aradul lazim, ni lazim. Nah. Aula ataupun la yamtani ni, iaitulah wa huwa aradul mufarik. Ni. Wa kullu wahidin minhuma, dan tiap-tiap satu pada kedua. Ni. Imma ay yakhtassu bihaqati wahidah, imma yakhtas ni tertentu khah bagi mahiyah syai wa khassah ni tiap dua ada khassah, hak ni pun khassah. Dah kadhahik bil quwwah. Dah dhahik bil quwwah ni belah na, belah lek lazim, wal fi' sebelah lek mufarik. Dhahik bil quwwah ni makna kena isti'adat nak suka, tuai tak suka lagi, tuai duk tidur. Tapi boleh terima suka. Kalau bil fa' suka halu dah, halu dah. Suka selalu tu bil fa'. Dah. Bin nisbati ilal insan, nisbah dengan insan. Jadi dhahik bil quwwah, dhahik bil fa'. Hak ni nisbah dengan insan. Tapi kena beceklah kita ni. Dhahik bil quwwah sebelah lek lazim. Dhahik bil fa' belah lek mufarik. Wa tursamu, dan ditakrifkan. Jangan ditakrif. Bi annaha kulliyatun, dengan bahawa kulliyah, yakni kulli, tuqalu, ini sah dibuat khabar. Ala ma tahta haqiqatin wahidatin. Atas barang di bawahnya hakikat yang satu. Ini afraq banyak. Faqat saya. Tapi kena kait qaulan aradiyan, sebagai kata yang aradi, yakni beza dengan suatu fi aradih. Beda lah fi aradih. Jawabnya apa? Dhahik. Misalnya ayu syai yumayyizu insan an ghairihi, tapi fi aradih jawabnya dhahik ataupun katib. Dah. Wa imma an ya'umma, wa imma umum. Haqa'iqa fauqa wahidin, umum segala hakikat, jadi hakikat lain tapi masuk bis fauqa wahid, makna lebih pada satu. Wa huwa aradu am ni, aradu am. Kal mutanaffis bil quwwah, bernyawa. Mutanaffis ni bernyawa, duk nyawa. Bil quwwah, apa bil quwwah? Isti'da. Wal fi' langsung nyawa lu dah.
binisbati lil insan, dengan kita nisbah bagi manusia, wa ghairihi, dan lain pada manusia, minal hayawana, daripada segala binatang. Kalau gitu lembu pun bernyawa, kera pun bernyawa, manusia pun bernyawa, kucing pun bernyawa. Kalau gitu mutanafis, ia panggil aradu am. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita boleh kain, kita boleh nyawa kita supaya kita turun ni kan. Kan orang nafas panjang je boleh kain. Boleh apa? Boleh kain nafas ada. Boleh nyawa panggil ya. Orang nafas panjang boleh mana warna lagi seru. Pas timbul lah tanah tu. Tu itu gagahnya aja. Bawa nyawa pak. Satu dah. Ada ni. Dah. Jadi makna tu kalau kita duk kain tu, kalau kita duk kain nyawa tu, dia panggil ketika tu dia panggil mutanafis bil quwwah. Kalau mutanafis bil fa' ni kita nak nyawa lol ni. Bil fa'. Kalau gitu bil quwwah dia panggil khassah. Apa bagi? Dia panggil lazim. Kalau bil fa' dia panggil mufarid. Bila? Orang ma'aradu am oleh kerana bila? Wa yursamu, dan ditakrifkan bi annahu kulliyun, dengan bahawa kulli yuqalu dibuat khabar ala ma tahtahaqa iko mukhtalifatin, di atas bawah hakikat yang berlainan, hakikat yang berlainan, qaulan aradiyan, iaitu qaul yang dibahasakan kepada arad. Oleh kerana sebelah ni dia panggil belah lek aradi. Soalah kata hak ni dia tak ada soalan mula dia ni. Sebab aradu am dia tak sah nak buat soalan. Misalnya kita nak buat soalan ke apa? Ma pun tak masuk, ayu syai tak masuk. Apa kita kata? Ayu syai yumayyizul insan an ghairihi qaulan aradiyan ataupun fi aradi. Kita kata mutanafis. Masalah kita jawab gitu dah. Jadi masuk lembu. Masuk lembu. Lembu pun masuk. Jadi insan lembu. Kucing. Jadi kucing pun masuk mutanafis sebab kucing pun bernyawa. Jadi insan pun kucing. Tapi itu aradu am tak sah juga lain takrif. Aradu am ni sebenarnya aradu am sebut cara sepitah lah apabila kita nak pergi praktik dalam juz'iyat, iaitu lah ni lepas pada ni kita nak ngaji kalau syarah tak sah kita nak boleh takrif. Masalah kita kata kena insan, kita kata hayawan mutanafis. Jawab kita. Benda hidup yang bernyawa. Apabila kita bernyawa, memang kita tengok lembu. Tu insan. Kita tengok tiku. Tu insan. Tawakil hak sungguh tak? Hak sungguh tak. Hakikat okey lagu tu. Jadi tasawur kita tu jadi tasawur mukhalif lil waqi'. Kenapa? Kerana kita buat takrif tak kena. Kenapa tak kena? Tepat silap dia. Sebab dalam takrif ada aradu am. Mana aradu am? Mutanafis. Khata' abang tepat wajah silap pak takrifnya, kita boleh takrif iaitu lah buhara doa. Apabila buhara doa, jadi kita tak beza dengan afrad hak supa tak ni tu. Jadi kita tak hayawan mutanafis. Jadi lembu pun mutanafis, kucing mutanafis. Jadi kelimah insan hak majhul tadi tu, jadi dia majhul. Tadi tak ada maklum sampai bila. Kalau maklum pun jadi syubhat. Kenapa syubhat? Orang kita tengok lembu pun manusia, syubhat lah tu. Orang kita tengok kucing pun manusia. Orang kita tengok lipah pun manusia. Orang kita tengok rutu pun manusia. Sudah, manusia belaka. Dah takrif mutanafis. Sebab tu takrif ni penting. Kalau kita takrif tak kena dengan waqi', jadi kita sawurkan lafaz depan tu tak kena dengan waqi'. Apabila tak kena waqi', kita hukum pun tak kena dengan waqi'. Sebab al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Kita nak hukumkan sesuatu, dia kena tasawur dulu. Kalau kita tasawur tak kena dengan waqi', kita hukum pun tak kena dengan waqi' juga. Sebab itu tasawur penting. Pas kita nak kena dengan waqi', dia kena berhajat takrif tu kena. Barulah kita sebab kita insan lah. Insan majhul nak sebab kita. Pas kita takrif hayawan natik. Benda hidup yang berfikir. Pas kita tengok duduk jalan tu so insan sebab dia berfikir. Tu soal insan. Jadi kena Jadi kita tasawuf kena dengan waqi'. Sebab takrif kena dengan kaedah. Takrif kena dengan qawaid. Sebab apa dia boleh takrif tu? Dia berkhassah ataupun dia berfaslun. Hayawan pun katik atau hayawan qari. Hayawan tu natik. Boleh takrif aku tu. Jadi syubhat tapi tak sah.
Ulama mantik kata kalau ta'rif ada aradaan di belakang la yasih. Mana ta'rif itu tak sah. Kenapa tak sah? Jadi lafaz di depan tu jadi duk majhul. Tak sah apabila tujuan kita ta'rif nak jadi maklum. Jadi tak siapa maksud. Jadi majhul. Ataupun maklum juga tapi maklum bisyubhah. Pas maklum bisyubhah kita tak sah. Kita nak maklum kena mutabik bil waqi'. Hak ni matlamat kita ni. Nah, insya-Allah pada muharrah qadimah kita akan masuk maqasid tasawurat. Kita dah habis dah muhadarah ni mabadi tasawurat iaitu kuliah khamsah. Maka kita nak ngaji pula maqasid iaitu qaulus syarih ataupun setengah lagi panggil at-ta'rif. Maka inilah matlamat besar kita nak ngaji bab tasawur ialah qaulus syarih supaya kita boleh tasawurkan benda majhul dia di mutabik waqi' melalui dengan ta'rif. Masalahnya ta'rif tu nak macam mana? Insya-Allah muhadarah qadimah ada kaedah dia. Kita nak buat ta'rif satu benda ataupun kita nak memahami ta'rif yang ulama buat dah. Masalah kita tak kuasa nak buat ta'rif. Kita nak faham, kita nak memahami ulama buat ta'rif pada benar tu. Kita nak faham dakik, dalam, halusi. Bukan kita faham sathi dak. Apabila kita nak mendalami tak dapat tidak kena gerti kuliah khamsah, barulah kita gerti ta'rif dengan cara mendalami. Kalau kita tak gerti kuliah khamsah walaupun ulama buat dah ta'rif, jadi kita faham tahu sat. Sebab kita tak ada qawaid nak seolah kita tak ada alat nak pergi cakur. Seolah kalau tak tanah kok kita tak ada cok nak pergi gali. Alat tak ada. Apabila alat tak ada kita boleh ambil hak tahu ni lah. Jadi di dalam hak benar di dalam ada benda banyak lagi tu. Kalau kita alat tak ada saja. Dah insya-Allah muhadarah qadimah qaulus syarih dengan kata musannif kita al-haddu qaulun dalun ala ma yati syai' wa huwa yatarakkabu minal jinsi syai' wa faslihil qaribaini kal hayawanin natiki bin nisbati ilal insan wa huwa haddut tam wa haddun nakisu wa huwa alladhi yutarakkabu min jinsi syai'al ba'id wa faslihi al-qarib kal jismin natiki bin nisbati ilal insani. Wallahu a'lam.